إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبي المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ويا أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل لعلكم إن الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الحمد لله حمدا لله حمدا لله على نعمة الله عز وجل. Kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang alam, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang memberi rezeki, dan salam salawat kepada baginda kita iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Jumaat yang dihormati, alhamdulillah kita baru sudah merasai nikmat-nikmat Allah yang begitu besar sekali, iaitu daripada rahmat Allah, satu rezeki yang Allah beri kepada kita, khususnya dalam minggu ni masih ada lagi, ataupun minggu yang lepas dan 2 minggu yang lepas, iaitu kita dapat hujan daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat, sebagai huamita daripada fadlullah. Hadza min fadli rabbina, inilah kelebihan Tuhan kita. Walaupun hujan ini kita rasa kata nikmat Allah ataupun kita tidak rasa, tapi sebagai sunnah Nabi adalah fadlullah, kelebihan Allah Subhanahu wa taala yang memberi pada hamba-hamba. Hamba yang mukmin, hamba yang bersyukur, dia merasai ada harga baginya. Air itu al-ma' wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an. Allah Subhanahu wa taala menurun daripada langit ma'an, iaitu air, liyutahhirukum bih, supaya nak menyucikan kamu. Jangan sekadar kata air ni nak menyucikan tubuh badan kita saja, tak. Bahkan menyuci kita sehingga sampai kepada menyuci hati kita. Apabila tubuh badan kita bersih dan kita membersihkan kekotoran apa yang berada dalam hati kita, kita yamrab bahwasanya ini adalah dari Allah. Tauhid, akidah yang sempurna. Turunkan hujan ini dengan kekuasaan Allah, bukan kerana usaha manusia, kan kadau kad kene ataupun setanakan untuk dia. Hak tu huang payam hak manut. Jikalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan menurunkan hujan daripada langit, tidak akan turun. Hak tu huang payam. Akidah kita ahli sunnah wal jamaah, semua kuam payam kita itu tidak akan berlaku kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu apabila Allah menurunkan hujan sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, satu nikmat yang besar, liyutahhirukum bih, liyutahhiru qulubikum, supaya nak mencucikan hati-hati kamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata lagi, dan hujan ni iaitu waliyarbita ala qulubikum, nak mengikatkan hati kamu ini biar kemah mancai dalam lakan kata Allah yang menurun, bukan manusia. Usaha tara mana pun kita kata, walau phone plom sekalipun, kalau Tuhan tak izin tidak akan turun. Tetapi apabila Allah menurun nak mengejakkan jiwa kamu dalam satu peperangan badar ni, mukmin ni gementar songsai dalam lakan tauhid, dalam lakan kan cuy le aja apa Allah Subhanahu wa taala. Wasa takut nak songkram Badar ni songkram tinggi dariประวัติศาสตร์ Islam. Nabi hijrah Mekah kepada Madinah ni
duduk 2 tahun tu berlaku dah orang Quraisy, orang kafir di Mekah ni tak cukup lagi dia menyeksa Rasulullah di Mekah, turut mari di Al-Madinah Al-Munawwarah supaya nak perang, nak memecahkan negara Islam di Madinah. Maka dalam perang Badar ni puasa tak sedap, puasa tak ada mancai. Sehingga setengah orang tu sudah nak lawan dengan tentera yang banyak. Bagaimana orang mukmin bilangan yang sedikit nak lawan dengan tentera yang banyak, tak ada kuat mancai. Nah, maka Allah Subhanahu Wa Taala dia royak pada Nabi, tak apalah, aku nak turun hujan sebagai rahmat kepada kamu dan sebagai nak mengikatkan hati kamu, liyarbita ala qulubikum, nak mengikatkan hati kamu, jangan lari perang. Kejap Yitman dalam lakkan. Kalau perang orang Islam mati syahid, kalau tak mati syahid Allah beri kejayaan dunia, boleh ghanimah, boleh harta perang. Itu orang Islam. Kafir ni kalau dia mati saja dia. Orang Islam ni dia kena Yitman dalam lakkan. Kita nak buat gapo dalam tamengan Islam, dalam percubaan dalam sangkum kita, kalau tidak ada Yitman dalam lakkan, dia akan rubah dengan botosa timak mai. Dia akan rubah. Kalau dia sendiri tak ada iman dalam lakkan tauhid, lakkan akidah, ibadat pun yang mai tukang kata kena dengan Rasulullah ke dakwah tu, tak sedap kerja tamengan Islam, tak jadi. Sebab dia tu dia luar. Belum nak ajar orang lain tu, dia kena ajar diri dia dulu. Mancai dalam lakkan, akidah kemah, tauhid kemah, insya-Allah ya Rasulullah. Sahabat di zaman itu, insya-Allah ya Rasulullah, kita perang i'la kalimatillah, nak mendirikan, nak mengujunkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh lek malam tu hujan. Dan liyarbita ala qulubikum. Kama dia dalam ayat ni pula, wa yusabbita bihil aqdam. Supaya nak menetapkan perjalanan kamu, kau dan hak kamu ni nak yang kau dalam belah depan ni, supaya tak ada bergonyel, supaya mancai. Apabila Tuhan turun hujan ni di tanah pasir ni, dia kemah pasir, masya-Allah. Hak inilah satu kan cuai le ajak Allah Subhanahu Taala. Turun hujan kemah. Kalau hujan tak turun, nak perang payah debu. Nak lari tak sedap dah, dia tak kemah. Cuba kita tengok talisat. Dan jadi debu jadi nak yang dengan tahu kita nak kau dah tu tak tenat mana. Apabila Allah turun hujan dia begitu lebat belah lek malam ni, masya-Allah. Rahmat bagi ibad, bagi tentera Allah, sehingga mengejapkan hati mereka dan mengejap tanah-tanah, sehingga mereka itu berjuang jalan Allah. Boleh kau topai dalam peperangan sehingga dapat cai canak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yusabbida bihal al-aqdam, yusabbihil al-aqdam. Aqdam ni ayat atau ni kaki-kaki kita. Ini ayat atau hujan ni satu nikmat yang besar, wahai ikhwani fillah. Terkadang kita rasa tu susah weh dah, payah weh hujan. Kita tengok kebaikan mau nature buat satu akidah. Lebih lagi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hujan menyejukkan tubuh badan kita, menyejukkan hati kita, mengemaskan akidah kita. Insya-Allah boleh menjadi ubat dan membersihkan hati kita. Allahu Akbar. Inilah satu nikmat. Sebab itu apabila hujan dah, kita jangan lupalah dah syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kata satu kan khop kun apabila Tuhan turun hujan. Dah sampai tu Nabi ya ajar apabila Tuhan turun hujan dah katalah mutirna bi rahmatillah, aku dapat hujan dengan rahmat Allah. Kita pernah kata tak pasal ni? Ingat ke tak pada sunnah Nabi? Mutirna bi rizqillah, Nabi ajar kita dapat hujan dengan rezeki Allah. Mutirna bi fadlillah, kita dapat hujan dengan kelebihan Allah. Ni satu doa yang Nabi ajar pada kita. Mutirna bi rahmatillah wa bi rizqillah wa bi fadlillah. Kita dapat hujan dengan rahmat Allah, dengan rezeki Allah dan dengan kelebihan Allah. Kita boleh kata hujan dak mari lagi ni, alhamdulillah, tanda kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak doa lagi lah, Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah turunkanlah kepada kita hujan yang manfaat, yang boleh bantu perayut kita dan faedah hai payut ke kita. Allahumma sayyiban mari'a hani'an, yang opun yang kita sempurna dapat kuam sempurna.
Ni di antara doa-doa. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, tu kalaulah kita hujan banyak orang tempat kita ni, takut jadi mudarat penama. Allahumma hawalaina, ya Allah turun di tempat-tempat yang lain di sekeliling rob-rob kan kita. Wala alaina, bukan turun di atas kita sampai ada tuam dah sehingga sampai binasa rumah kita, tak mau. Wa ala, dalam hadis kata Allahumma alal akam, di atas bukit-bukit, wadh-dhirab, di atas pokok kayu tempat tinggi-tinggi, wa butunil audiyah, dan tempat cirap lum gapo tu, tempat menam dan celah-celah bukit, hak tulah di situ ia berradai namfun ia walaupun banyak sekalipun. Ni Nabi ajar kepada kita doa-doa supaya kita dalam hekan ni dah sebagai hujan ni, supaya nak kemahkan akidah kita, kemah pendirian kita, jujun kita. Walaupun benda ni kita tak nampak, tapi nyata bagi orang mukmin, dia keruan, dia mikir, dia cari siti panya sehingga dia boleh dan menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hujan ni satu nikmat, bahkan kalau boleh satu kantok sok daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadat masih terus, masjid masih semaya di masjid, dan tu hewi apa boleh kita jamak di masjid apabila hujan, dan jamak zuhur dengan asar, jamak maghrib dengan isya. Ada kelembukan, ada faham yud nailakan ibadat. Dulu tak kenal kita dah semaya jamak kerana hujan. Saya pernah buat di kampung saya dulu. Regeh dah. Maya apa ni doktor semua. Dah semaya apa ni kena mari hipos sekali. Semaya jamak kerana hujan. Tapi oleh kerana kita tak pernah kenal sunnah seperti ini, tok guru mengajar saja, kadang tak mengajar, tak pernah buat jamak kerana hujan. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad beri kemudahan bagi kita supaya nak sempurnakan iman kita, nak sempurnakan ibadat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh kita hipung dan zuhur dengan asar, maghrib dengan isya kerana hujan. Kerana ada dalil pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia hipung semaya bukan kerana sakit dan bukan kerana musafir. Maka ulama mengkaji bahasa mengatakan kerana hujan. Bukan kerana musafir tu kita jamak dah, kita hipun dah. Musafir ataupun kita sakit, ini kerana hujan. Dan satu rukhsah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sunnah seperti ini nak mengajarkan kita bahasanya apa yang betul walaupun kita tak pernah buat, kita kena terima, kita kena merasai nikmat-nikmat seperti ini, nak menunjukkan bahawa kita ni kamlang yu naik cut yu tu tutong di hari ini. Nah, dalam udumkan yang kena dalam akidah yang betul, dalam lakukan petibat, hak inilah yang boleh menyelamatkan kita. Sebagai sentang antiang trong, satu sirat al-mustaqim, jalan yang betul yang boleh menyelamatkan kita. Dunia kita ni wudu cerah, nak membawa kepada goal kita di akhirat nyata dan cerah. Kalau tak nyata tak cerah kita pengaruh dia main bola lah. Ni dalam hit football ni, cuba ambil buat pada football, dia jinggo tu kerana dapur, dia ada udumkan neokit dia, hati ke gol dia tu. Football dari berapa tahun nak boleh jing betul tu, masuk celah malai masuk situ. Dah bukan maduai bang hidup kita bukan duai bang nah. Dalam luk dunia ni dah tu hayat dah, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tu goal kita. Aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali liya'budun, mengibadat kepada Allah, buat ibadat kepada Allah, pergi pada goal iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadat itulah yang sebagai goal kita. Kita nak mikir bagaimana biar nama ibadat yang sempurna. Orang tak kenal situ, dia merucat, paumai dia gapo, goal dia gapo. Arai ke sintangที่จะนำไปสู่ความปลอดภัย ataupun ความสำเร็จในโลกหน้า gapo. Rasulullah SAW ni tidak dibangkit, tidak dikecek daripada orang kafir di zaman tu, kafir Quraisy, kecuali dia nak, hei fuak Quraisy, aku nak ayat satu berita kepada kamu. Naik atas bukit sofa, pak kita duduk saat tu lah, naik atas bukit sofa, hei fuak Quraisy, orang wairun thamada ya, tak pernah thamngan gapo,
Tapi penti rucak kata orang sesat, orang amin. Aku nak ayah tu berita bahasa kalau ada dalam sana bukit sofa ni, marwah ni ada kong tap nak serai kok mu. Ada kong kamlang nak serai kok mu. Kok mu nak percaya ke dak? Aku nak ayah berita ni. Nak percaya? Apa tak percaya? Muhammad mu terkenal. Abu Lahab pun tak apa royak hari. Dah. Waris yo laka. Abu Jahal pun ada, pembesar Quraisy pun ada. Maka aku nak ayat di sini. Fok kafir Mekah. Inni nadhirul lakum. Aku ni diutus daripada Allah sebagai nadhirul lakum. Orang haikan takdiran kepada kamu. Beri pengajaran kepada kamu biar kamu takut. Baina yadai azabin syadid, bersama aku ada azab yang akan datang begitu hebat, begitu kuat. Dengan kuam on air hak manuk ni tak boleh nak tanggung azab Allah. Wahai orang kafir dan semua orang manusia yang dengar semua sehingga sampai hari kiamat, azab dan bersama aku ni ada azab yang menyeksa orang yang participkan sakta pada Allah. Aku ni adalah nazirul lakum, berikan takdiran nabi yang diutus oleh Allah bawa agama yang baru iaitu menyelamatkan kamu. Katakanlah la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Setengah riwayat kata Nabi royak beliau dah tu cara akidah, cara pegangnya yang betul, Islam yang baru, agama yang baru, macam mana nak pegang, sehingga Rasulullah berkata inni nazirul lakum, sesungguhnya aku ni adalah orang yang memberikan takdiran kepada kamu sebagai Rasul, bersamaku azab yang pedih jikalau kamu tidak beriman dan tidak memiliki Islam, agama yang baru yang diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Abu Lahab selalu dah hak ni ya nak royak. Apa kata royak gapo? Dia nak royak berita tu berita ni. Nak royak hak ni so ya nak tukar benda udumkan hak kita dak pegang dah. Nak tukar akidah kita, nak tukar nak posak senang hak kita dak pegang. Dia duk puja rupan di sekeliling Kaabah 360 dan lebih pada tu lagi. Hak ni hai Muhammad mu nak tukar. Tabballaka sa'iral yaum. Celakalah kamu hai Muhammad di hari ni. Kau dah ni nak ayat tabballaka sa'iral yaum. Lalu tu ayat Quran selalu dah lawan dengan perkataan dia. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah, hayanaklah bagi Abi Lahab. Belum ada ni tak apa lagi, dia buat molek lagi. Apabila mari hak ni netai dengan sunnah, netai dengan agama yang betul, seolah dia perakat songkram dengan Allah lalu Tuhan pun turun tabbat yada abi lahabin watab, celakalah tangan Abu Lahab, watab, dan apa yang dia usaha semua celaka beda. Dia kata beliau ni tak apa, betul behak ni serak sudah. Apabila dun tak sah, boleh tahu cut je nak dah. Kita di hari ni apabila dun tak sah, walaupun dengan hujan dengan gapo pun nak tengok cut je betul ke tak. Dengan perjuangan kita, dengan semangat kita, dengan ibadat kita, dengan semaya kita, dengan apa-apa amalan kita dengan Islam, apabila dia untuk sop sikit dengan harta, dengan apa, boleh hati kita berubah. Kalau berubah kat sepuas sanalah, Tuhan kata celakalah, binasalah. Sebab itu nak menyelamatkan kita jalan yang betul, wahai ibu bapa, seperti mana Nabi berkata, semua umat Islam ni akan berpecah kepada 73 puak. Banyak. Orang Yahudi berpecah 71. Orang Yahudi kalau dia tidak beriman dengan Nabi Muhammad, Nabi Sultan, masuk neraka belaka. Pecah banyak mana pun. Orang Nasara 72 masuk neraka habis. Jikalau mereka tidak beriman dengan Nabi Sultan, masuk neraka habis. Orang Yahudi dan Nasara. Tapi hak Nabi nak kata berkaitan dengan umat ni, ummatus istijabah, umat kita ni. Tak ada kena dengan Yahudi dan Nasara ni 73 ni. Kena pada umat kita ni, umat Nabi Muhammad. Ada yang sesat, ada yang salah. Sehingga sesat banyak-banyak tu kita kata semua 73 ni Nabi kata akan masuk neraka semua kecuali satu saja. Ini jalan yang selamat. Yang kita cari jalan dua-dua. Tidak boleh menjaminkan kita. Bukan jalan yang betul. Semua itu masuk neraka kecuali satu puak, satu kelum saja. Hak inilah kita nak cari. Sahabat tanya, ya Rasulullah, satu kelum tu gapo tu? Nak tahu tu.
Sahabat wasa tak sedap lagi. Padahal dia ni Rasulullah Rabb dah, dan Nabi pun Allah pun radhiyallahu anhum dah. Allah redha dan Nabi pun, aku sahabatku ni kan nujum, seperti sahabatku seperti bintang-bintang di langit. Jangan duk sabcan, jangan duk kata uduh dia. Sahabatku ni di mana kamu jumpa, turutlah sahabat ni, perkataan sahabat. Sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, satu puak ni hak mana kau? Hak selamat daripada api neraka dan boleh masuk syurga. Maka Rasulullah berkata, ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Apa amalan yang aku buat di hari ini dan sahabatku. Hak ni yang boleh menjaminkan kita. Tujuh dua ni sebab ia tak kena dengan sunnah Nabi. Sama dia tak kena banyak, tak kena sikit, tengoklah. Dah tak kena dengan sahabat Nabi. Maka satu puak ni ulama mai kaji dia betul dengan sunnah Nabi dari segi mana? Yang pertama dari segi akidah dan tauhid. Ini mula-mula. Akidah tauhid serupa dengan amalan Nabi dan sahabat Nabi. Itu mula-mula. Yang kedua benda usuluddin, lakan dalam syariah tu lak-lak. Semaya, zakat, benda lak-lak yang kita parisik medai. Hak ni kena betul dengan sunnah Nabi dengan sahabat Nabi. Lakan patibat kita ikhlas pada Allah, turut sunnah Nabi, semaya biasa nama, biasa mana Nabi niat, biasa mana rokok, biasa mana zakat, biasa mana dan ibadat lain bagaimana mengikut sunnah Nabi. Hak ni lah kita kena betul dengan sunnah Nabi dan sunnah sahabat, barulah menjaminkan kita ni lepas daripada fainaruk, plak daripada fainaruk. 72 ni dia tak betul dengan sunnah Nabi. Ibadat sunnah kata biasa ni dia biasa lain. Sahabat biasa ni dia biasa lain. Akidah Nabi, Allah biasa mana, sifat Allah biasa mana, Allah mempunyai nama-nama biasa mana, ia tekok lain. Nama Allah biasa ni sebut nama jin, nama syaitan, sehingga dalam doa sebut nama lain syaitan. Tak betul dengan sunnah Nabi SAW. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mempunyai sifat, nama-nama Allah 99 ni sedang teng sifat Allah tinggi. Pranam hang apa an สวยงาม nama-nama yang comel menunjuk pada sifat-sifat yang sempurna. Tuhan rahmat, Tuhan marah, Tuhan murka. Ini satu sifat-sifat Allah yang kita kena yamrab. Kalau dia menyeleweng sepunya ayat Quran yang kata fa amal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una. Adapun orang yang mempunyai hati menyeleweng, maka dia memalingkan ayat Allah, dia memasangkan sifat-sifat Allah dengan akal sendiri. Dan dengan akal ni dah panha dah besar. Sebab itu sunnah Nabi dan sahabat ni faham Quran mengikut sunnah Nabi dan mengikut sahabat faham. Faham hadis mengikut Nabi ajar dan sahabat ajar. Faham akidah dan tauhid mengikut sunnah Nabi dan sahabat. Fak sahabat ni dia kering dalam segi ni. Kita nak buat main-main dengan Quran, sahabat boleh. Nak main-main dengan ayat Quran, tanya situ, tanya sini, bukan nak beramal supaya nak main-main. Sehingga satu hari ni dah, seorang yang bernama Ibn Isil, seorang sahabat tapi tak tahu mana, nak main-main dengan ayat Quran. Ibn Isil ataupun nama Subaik, dia mari tanya Umar Al-Khattab, ya Umar, apa ayat ni dalam Quran, ayat mutasyabih, apa faham dia? Tanya klik lagi. Yang kedua tanya pula dah, ni ayat ni mana apa wahai Umar Al-Khattab? Tanya lagi, klik pula dah. Kali dua, kali tiga Umar kata apa nak main-main dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mu tanya ni bukan nak beramal, bukan nak benar al-haq, benar yang semati, benar yang sungguh daripada Allah. Aku nampak kata mu ni kena luntur dah. Lalu tu Umar Al-Khattab ni orang yang keren dari sunnah Nabi, ambil dia luntur dah, mari kianti pukul dah. Berapa ratus-ratus tak tahulah. Pukul, tak jauh lagi. Dia nak tanya lagi, nak main lagi dengan ayat Quran, nak pakai otak lagi, nak senang-senang, dia panggil nak yam lakang, nak mengejekkan ayat-ayat Allah sehingga dia hamba hidup negeri Iraq. Hidup sanalah, tak seduklah sekali kita di Madinah ni, takut sang kuamun wai dalam sangkum. Allahu akbar. Ni Umar Khattab tamuh orang dia main tafsir kursi ayat Quran, dia bakal otak dia bakal nafsu, dia sebut nama lain pada nama Allah, kok tu kok ni dia ajar benda tak cerak, benda tak nyata.
ia sร้างความวุ่นวายdalamสังคมia tidak ada ความชัดเจน wuduh dalam เชิงวิชาการนะไม่ชัดเจนในเชิงวิชาการนี่ปัญหา sampai itu Umar Khattab hamak lagi sehingga di masa Harun Ar-Rasyid pada anak dia pokron sekalipun ada orang seperti ini juga mai tanya sekali dua kali berkenaan dengan ayat Allah dan mai senuk sana dia hamak pergi keluar daripada ada meng yang ia duduk nak tunjukkan bahasa wahai ibu bapa wahai saudara yang dikasihi kita di hari ini jalan yang betul Quran dan sunnah Nabi dan sahabat dan cara berpegang biar kena dengan sunnah Nabi dengan sahabat khususnya cara faham ni hak ni penting bukan faham dengan otak kita nak faham hadis Quran dengan otak kita tanyalah kan adibai hak ulama kita tengok kepada sahabat ayat Quran nak takwil sifat Tuhan kita bukan kita pergi baca percaya kitab tertentu tak tahu mana tengok pada hadis Nabi tengok ada sahabat barulah kita boleh timur lakkan kita lakkan faham cia lakkan เข้าใจ kita tu betul dengan Nabi dan sahabat faham itu penting sebab itu tak keluar pak mazhab yang kita kenal ni Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hanbali kerana nak jadi punam dari segi nak taita pasukan nak beri ilmu yang betul Imam Syafi'i ni duk berjual kerana nak beri akad lakin kaedah usul fiqh kaedah syariah ni duk jual sehingga dia boleh jadi cokok mazhab bukan tamada tapi cuba mikir cara mikir dia tu cara kaucai dia dalam lakkan tu pentingnya sampai tu Imam Syafi'i dia kata kalau kita faham nak menyelewengkan akidah jangan turun sebab itu akidah Imam Asy-Syafi'i ni cerak dan nyata dia tak mahu akidah biasa khurafat biasa bid'ah satu hari dia kata siapa yang percaya pada burung kau nak tubik dua pada rumah tengok pada burung kalau burung tubik belah kanan hari ni cokdi boleh keluar kalau dia tengok burung keluar tubik belah kiri dan sepengat orang jahiliyah dia tak keluar sebab cok medi mai dengan burung mai dengan katak kayu mai dengan tukak mai dengan gapo semua makhluk dengan qahi dengan apa dia panggil kita dak gantung dengan makhluk tidak gantung dengan Allah Imam Syafi'i dia partisip ini bukan akidah ahli sunnah wal jamaah no ya atas cara faham dia cara lak wisakan dia tu penting kita di hari ni nah cara faham kita tu faham ikut sunnah faham ikut sahabat faham ikut ulama pak mazhab ambil penting pada mazhab pak itu bagaimana akidah dia bagaimana pegangan dia hak tu yang penting sekali dan di hari ini kita kenal ulama-ulama ataupun guru kita yang duduk dalam neutang hak tutong neutang faham kena molek selarah molek dengan tu imam-imam kita sini ulama salaf ulama dalam 300 qurun yang rabrah pada Nabi dah 300 qurun ni Imam Syafi'i duduk dalam tu juga salaf dah maka Nabi kata sebaik-baik qurun iaitu 100 qurun yang aku berada sekarang satu qurun dah qarni satu qurun kami iaitu 100 tahun summal ladzina yalunhum kemudian qurun seterusnya 200 tahun di zaman sahabat dan tabi'in summal ladzina yalunhum kemudian qurun selepasnya jadi 300 tahun satu pampacun ti borisut sahabat dan pengikut sahabat tabi'i dan ulama mazhab pak salaf mereka itu salaf orang yang dulu tu salaf kita nak orang belakang khalaf orang belakang kalau tak ikut salaf maka tidak faedah kita orang khalaf orang belakang ni kena ikut salaf nation akidah nation lakar itu tong adapun nation dunia nation ความหลากหลาย hak tu tidak jadi apa orang Islam ni dan Islam dia berkuah benda benda gapo ความหลากหลาย tapi benda lak-lak dalam Islam yang boleh nak menjaminkan kita supaya nak menyelamatkan kita supaya nak masuk kita di syurga Allah yang mana Nabi kata 73 ni masuk neraka kecuali satu saja hak ni lah hak penting sekali maka semoga dengan khutbah yang pendek ni dapat kita taufik dan hidayah pada Allah Subhanahu wa taala aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa a'udzu bi amri ila Allah innallaha basirum bil ibad
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bi taqwallahi 'azza wa jalla la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu ayat, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Qul, katakanlah hai Muhammad, itu hai suruh Nabi Muhammad kata. Jadi cara perjalanan Rasulullah ni pasal mana? Cara hijrah dia. Apa agama hak Nabi ni pasal mana? Qul, katakanlah hai Muhammad, kalau itu royak dia lah. Hadhihi sabili, ni jalanku, hei Quraisy, ni jalanku. Pasal mana? Ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah. Nak situ so. Tak usah kliklah pada rupanmu, tak usah kliklah pada makhluk tu, tak usah kliklah pada benda lain tu. Ad'u ila Allah, pergi pada Allah Subhanahu taala. Artinya apa yang Allah sang, apa yang Allah peran, apa yang Allah kehendak, buat sesuatu. Ad'u ila Allah ala basiratin. Ingat sikit, bukan orang kerja dakwah kena berlaku. Bukan orang kerja dengan Islam ni bangga tutam dah, bukan. Dia ada lakan dia. Quran ajar dia ada. Ala basiratin, naik kham cacin. Dah basirah di atas benda yang nyata. Basirah. Ulama mai tafsir, nyata segi mana? Nyata dari segi akidah, nyata dari segi lakan tauhid, nyata dari segi lakwisyakan, nyata dari segi ibadat, kena nyata berlaku. Jangan kita ambil ilmu tak nyata. Ilmu yang nyata ni ada kamjinnya daripada Quran, ada sunnah, sahabat, salaf. Kalau ilmu tidak ada jinjang daripada ni, Imam Syafi'i kata lepas dalam tangkayat. Kalulah ilmu ataupun perkataan aku ni dikatub dengan Quran dan sunnah dengan Rasulullah, walaupun aku kata sendiri pun, walaupun ulama, dah kita nak prayut cai dalam sangkut kita, walaupun bapa sekalipun, walaupun ustaz sekalipun, walaupun doktor, walaupun satracang sekalipun, kalau tak kena dengan sunnah Nabi, no, lepas le tangkayat. Tu Imam Asy-Syafi'i. Sebab itu ala basirah, tu riwayat dah. Nak dakwah pada Allah di atas kenyataan. Adakah kenyataan ni benda yang kita boleh payayam? Boleh payayam kenyataan. Tanyalah dalil apa? Ibadat ni, doa ni mai pada mana? Mika ringan daripada hadis Nabi mai? Ada. Hadis apa? Cuba royak. Innamal a'malu binniyat. Gicik tengok hadis lah ni orang cik belakang. Innamal a'malu binniyat, satu hadis yang sahih. Umar Ibn Khattab diringan pada Nabi. Cerak. Nabi ajar doa, Allahumma sayyiban nafi'ah. Doa ni doa hujan. Mari mana? Gicik dalam hadis Nabi. Allahumma sayyiban nafi'ah. Cerak ada doa. Terima, boleh buat amalan. Tapi kalau doa tak cerak ke? Dah gicik tak ada, hadis tak ada. Lebih lagi ada setengah-tengah kalimah ni katub dengan lak akidah. Ajar selawat ke orang, tapi dalam selawat ni pai katub. Dah setengah-tengah ulama tu ajar selawat kepada orang, dalam selawat tu boleh membuat syirik. Ada satu kam boleh menjatuh dalam lubang-lubang syirik. Minta pada Nabi, hei Nabi mari bersama. Hei Nabi tolongku. Nabi mati dah. Kalau Nabi hidup tak apa. Apabila Nabi mati, kena minta pada Allah. Nak minta pada kubur Nabi, hei Nabi beri rezeki, hei Nabi beri kita ni. Satu benda syirik. Tu doa yang diajar oleh ulama, tetapi tidak ada dalil yang sarih, yang wuduh, maka ini bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu misal segi doa. Apakah ibadat yang besar-besar, ibadat yang bagi keratub dengan lakan akidah, ibadat yang tidak membawa kita pada bid'ah, dan bid'ah boleh mengeluarkan kita daripada agama, hak ni lebih bahaya lagi. Sebab zaman dulu yang bahaya dah. Tak pecah umat Islam, keluar satu klum yang banyak dalam Islam ti panma dalam juz 700 800, kerana mereka ini tidak betul dengan sunnah Nabi, maka pecah terbit klum. Qadariyah dia patisik qadar Tuhan. Jabariyah dia patisik kata khuam payayam hak manuk ni mai mi. Jadi serah Tuhan langsung, tak ada khuam payayam belajar.
manusia tak ada usaha. Tu Jabariyah. Jahmiyah ni menafikan sifat Tuhan. Dia kata Tuhan dayin, Tuhan dengar, nak pergi supaya makhluk kan. Tak sah kalau supaya, kalau tu Tuhan tak dengar. Tuhan nampak, Tuhan tengok, supaya makhluk lah tak sah. Tuhan marah, tak boleh marah ni supaya manusia. Lalu tu ya nafi. Nafi tu juruh lajak siapa silap. Tu buat Jahmiyah dan buat Syiah di zaman kita lah ni. Orang yang ada sifat nifak depan kita ni royak Muslim, Islam molek. Lihat belakang tu sabsyeng isteri Nabi, dah sahabat Nabi, kufur sahabat Nabi, tak jatuh kufur kecuali apa orang saja, iaitu Ali dan pada mana Ali. Tu panggil klum tipan malau. Di hari ni pun klum mana yang ajak pada klum ni kalau bercanggah dengan sunnah Nabi, bercanggah dengan Quran, dengan pahaman yang betul, maka kita kena tinggal. Sebab tu Nabi satu masa dia kata, ini jalanku, jangan kamu ikut jalan-jalan yang banyak. Nabi buat belah lek kanan, ni jalan sikit sensor 2 3 kanan, ni jalan-jalan yang banyak kiri, ini jalan betul. Fattabi'uha, kamu ikutlah jalan ini. Wala tattabi'us subula, jangan kamu ikut jalan-jalan yang banyak. Fatafarraqu bikum an sabilih, maka boleh menjauhkan kamu, boleh memecahkan kamu daripada jalan yang betul. Satu hadis Nabi lagi dia kata, jalan yang banyak ini tidak ada satu jalan kecuali syaitan yang bijak. Ada syaitan punam, ada syaitan yang menyesatkan manusia di atas jalan itu. Syaitan duk kesat, syaitan duk bisik-bisik, tak apa buatlah, kena tak apa. Tak ada sunnah Nabi pun tak apa buat. Syaitan suka guna bid'ah. Syaitan suka guna syirik. Bahkan dia syaitan ni dah sama ada manusia ataupun daripada jin, semua dua tu syaitan belaka. Duk kasih kesat, duk wiswah, duk orang kita ni langle, orang kita syak sehingga tidak berjumpa dengan jalan yang betul. Allahu akbar. Sebab itu pada akhir khutbah ini, marilah sama-sama kita berdoa supaya kita ni dapat berpegang Quran dan Sunnah dan dapat faham mengikut pahaman Quran dan Sunnah, pahaman ulama. Bukan semua ulama salafus soleh, ulama yang berpegang pada Quran dan Sunnah, dan setiap lakukan kita, akidah dan ibadat kita ada dalil yang wuduh. Sebab Tuhan kata saat inilah ala basirah, di atas benda nyata, ana wa manittabi'ani, aku dan pengikut aku, wa subhanallah, maha suci Allah, wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Dalam ayat ni Tuhan ajar cara kita nak dakwah, cara kita nak tamangan Islam pasal mana. Kena ada wudu, kena ada yakin, kena ada cacin perongsai dalam lakan hak dalam syariah, sehingga kita ni boleh tegak sebagai muslim yang sempurna. Kita keluar daripada dunia ni, kita insya-Allah kita ni dalam jemaah dalam lakan, tidak buat benda syirik, tidak buat benda bid'ah dan tidak menyalahi dengan sunnah Nabi. Insya-Allah lah semoga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu taala dan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada akhir ini, salam salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-Qur'an waj'alna minal muttaqin wa adkhilna jannatan na'im bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, mutirna bi rahmatillah, mutirna bi rizqillah, wa mutirna bi fadlillah. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma rzuqna warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.